Susah nak buat copywriting sebab tak ada idea? Jom kita selesaikan. Sebenarnya nak buat copywriting taklah sesusah yang kita sangka. Kita hanya perlu gunakan tools yang tertentu supaya kita lebih mudah untuk membuat perkataan-perkataan yang selalu dicari oleh pelanggan kita. Now, mari kita saksikan bagaimana nak gunakan Google Trends untuk dapatkan perkataan-perkataan itu. Okay, mula-mula kita boleh type Google Trends di bahagian browser. Kemudian boleh ambil yang ni, yang pertama, trends.google.com, dan pastikan selepas kita tekan tu, kita punya country adalah Malaysia. Malaysia. Kemudian kita dah boleh mula buat carian tentang perkataan yang kita inginkan. Sebagai contoh, katalah kita nak cari tentang karipap, jadi kita boleh tekan karipap. Pastikan juga karipap ini, dekat sini dia ada kita panggil parameters lah. Jadi pastikan sentiasa di Malaysia. Kemudian kita nak biarkan dalam masa 12 bulan. Jangan terlalu awal dan terlalu pendek jangka masa dia, susah kita nak tengok trend. Kita biarkan all categories. Dan juga kita biarkan web search. Jadi kalau kita tengok di sini, carian karipap paling banyak pada tahun lepas adalah sekitar Februari. Mungkin orang banyak nak stock up untuk sebelum puasa. Kemudian kita tengok tidak banyak perbezaan, dan kalau dilihat dari sudut region, paling banyak di Terengganu, Perlis, Pahang, Kedah dan Kelantan carian ni datang. Dan ini antara apa kata-kata keyword yang dicari tentang karipap. Namun begitu, karipap ni kita panggil kata kunci yang terlalu broad, sangat general. Jadi kita boleh tambahkan sebagai contohnya, mungkin kita nak tengok adakah orang cari karipap kentang, dan kita compare dengan karipap sardin misalnya. Jadi kita dapat tengoklah mana yang lebih famous. Kalau dari sudut carian di sini nampaknya tak terlalu banyak ketara perbezaan dia, dan turun naik carian ni, mungkin orang memang tak betul-betul spesifik mencari keyword berikut. Dan kalau kita tengok tentang karipap kentang, Sabah, Kelantan, Pahang, Selangor dan Johor. Tapi kalau karipap sardin, Sarawak yang banyak, Terengganu, Pening, Kedah dan Perak. Okay. Ini antara cara mudah untuk kita buat perbandingan. Mari saya tunjukkan kata-kata keyword yang lain. Misalnya, katalah kita meniaga tudung dan kita type tudung bawal. Jadi dari sini kita boleh tengok, kalau tahun lepas permintaan naik sekitar April, ini memang kita sedia maklum lah daripada bulan puasa menuju ke raya memang banyak permintaan, dan banyaknya dari Kelantan, Terengganu, Kedah, Pahang dan Perlis. Dan ini adalah antara, ini semua adalah keyword yang kita boleh pakai untuk copywriting kita. Cara pakai tudung bawal tutup dada misalnya, tudung bawal minas, cara pakai tudung bawal bikini. Sebagai contoh, contohnya dalam copywriting kita, mari kami kongsikan cara pakai tudung bawal yang labuh dan tutup dada. Kalau yang kedua ni, tak mampu nak beli tudung bawal minas, dapatkan tudung bawal kami. Ini contoh. Kita kena kreatif lah dalam mencari. Atau mungkin setengah orang dia tak jual tudung bawal tapi jual tudung shawl. Jadi kita boleh tengok juga macam mana pula carian orang-orang Malaysia ni tentang tudung shawl. Jadi kita nampak beza dia. Maknanya masih tudung bawal ni lebih tinggi berbanding tudung shawl. Tapi orang yang jual tudung shawl, janganlah rasa sedih pula. Kita masih balik boleh pakai keyword tudung bawal ni. Sebagai contoh, bosan pakai tudung bawal, shawl kami menyelamatkan anda. Ini contoh lah kan. Maknanya kena kreatif. Ini carian-carian banyak datang dari Perlis, Kelantan, Pening, Terengganu dan Melaka. So kita boleh tengok kalau macam tudung shawl ni, related queries dia apa?
tudung pazura, tudung sulam, shawl sulam. So banyak orang cari keyword-keyword ni. Ini sangat membantu kerana tak adalah kita terlalu membuat copywriting secara sembrono kan. Jadi kita boleh lihat. Kadang-kadang kita boleh tengok juga kata kunci yang bersifat negatif. Misalnya, saya bagi contoh katalah kita jual skincare. Dan skincare kita fokus pada kulit cantik kan. Mungkin kulit cantik ni nampak dia punya carian tidak konsisten, naik turun yang sangat mendadak, dan related queries pun sikit saja, ada 3 saja kan. Tapi kita boleh pakai keyword yang bertentangan sebab kadang-kadang orang dia tak fokus pada objektif tapi fokus pada solution. Dalam kes ni, kalau kita letak keyword negatif seperti kulit kusam misalnya, kadang-kadang orang cari macam mana nak hilangkan kulit kusam, macam mana nak hilangkan kulit yang tak cantik misalnya. Nampak kan? Average dia begitu berbeza lah kan. Banyak sangat carian untuk kulit kusam berbanding kulit cantik. Dan kalau kita tengok sub-region pun memang semua negeri Johor, Selangor, KL, Perak, Kedah dan negeri-negeri lainnya, macam negeri Terengganu, Kelantan, Pahang, negeri Sembilan, sepenuhnya carian tentang kulit kusam. Yang lain ada campur-campur tapi majoriti memang cari kulit kusam. Kalau kita tengok related queries, dia ada 3 di sini. Dekat sini banyak sangat. Jadi jangan terlalu tertakluk kepada satu keyword kita boleh tukar-tukar. Antara lain juga, kadang-kadang kita perlu beri perhatian kepada keyword-keyword yang berlainan bahasa. Saya bagi contoh katalah kita menjual penapis air misalnya, penapis air. Carian tentang penapis air agak tinggi. Kita boleh nampak di sini kan, average dia agak tinggi, bagus. Tapi kalau kita letak water filter dalam bahasa Inggeris, jatuh terduduk ni penapis air. Sebab apa? Average dia begitu berbeza. 25% berbanding 77%. So sangat beza ketara sangat. Dan kita tengok orang perlis 100% carian adalah penapis air, tetapi di tempat-tempat lain kebanyakannya memang majoriti lebih mencari keyword dalam bahasa Inggeris. Ini dalam bahasa Melayu penapis air, tapi kalau bahasa Inggeris lagi banyak. Jadi pay attention juga tentang perbezaan bahasa. Kadang-kadang ada bahasa masanya copywriting kita memerlukan keyword bahasa Inggeris untuk dinaikkan. Soalan seterusnya, mana nak tulis ni? Kita boleh tulis di Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Kalau ada blog, kalau ada di Shopee pun boleh guna keyword-keyword ini. Selamat mencuba! Senang kan? Jadi jangan lupa subscribe channel Salam Pro Solutions dan beritahu rakan-rakan anda untuk gunakan semua tips yang kami sediakan khas untuk peniaga-peniaga seperti anda semua. Jumpa lagi!